Awal! Ha? Awal! Kalau dari dulu kau tak ambil dadah, hidup kau tak teruk macam ni. Dadah membawa pada. Hai murid-murid, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nuraini, saya mengajar sains dan video kali ini saya akan mengajar anda sains tingkatan 4. Okey, untuk video kali ini kita masih lagi dalam bidang pembelajaran 7 iaitu koordinasi badan. So, dalam bab 7 ini kita akan teruskan untuk subtopik 7.2. Okey, video kali ini kita akan teruskan kepada standard pembelajaran iaitu 7.2 gangguan kepada koordinasi badan. So, mari kita lihat standard pembelajaran berikut. Okey, yang pertama, kita nak menerangkan dengan contoh jenis-jenis dadah. Yang kedua, nak menakul mengenai kesan penyalahgunaan dadah dan juga alkohol kepada koordinasi badan dan juga kepada kesihatan mental. Okey murid-murid, cikgu percaya anda pernah melihat kempen anti dadah. Betul tak? Okey, seperti di awal video tadi, okey, ada kempen anti dadah. Okey, cikgu rasa murid-murid pernah melihatnya di kaca televisyen, di papan iklan atau papan tanda di klinik atau di hospital dan juga pihak sekolah pernah juga melancarkan kempen anti dadah di sekolah masing-masing. Betul tak? So, kenapa agaknya kempen anti dadah dilancarkan dengan giatnya? Sudah tentunya ada kesan yang berbahaya dadah ini kepada kesihatan kita dan juga kepada koordinasi badan. So, hari ini kita akan bincangkan apakah kesan penyalahgunaan dadah dan juga alkohol kepada kesihatan kita dan juga kepada koordinasi badan. Jom kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Gangguan kepada koordinasi badan. Sebenarnya, terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi koordinasi badan. Salah satunya adalah bahan kimia. Dan bahan kimia yang dimaksudkan ini, salah satu contohnya adalah dadah. So, dadah merupakan satu bahan kimia yang dapat mengganggu fungsi neuron dengan cara melambatkan pergerakan impuls di dalam neuron. Dadah yang diambil tanpa kawalan bukan sahaja mengganggu koordinasi badan, malah juga akan menyebabkan ketagihan. Dadah mungkin mendatangkan kesan yang baik atau buruk kepada badan bergantung kepada cara penggunaannya. Sebagai contoh, apabila anda demam, doktor akan memberikan anda ubat iaitu paracetamol sejenis dadah yang digunakan untuk menurunkan suhu badan. Dan ada juga dadah yang digunakan untuk mengubati penyakit seperti morfin dan juga steroid. So, terdapat banyak jenis dadah yang digunakan di dalam perubatan dan perlu diambil di bawah pengawasan doktor. So, mari kita lihat jenis-jenis dadah yang utama dan kesannya. Salah satu jenis dadah adalah jenis penenang. Penenang menghalang atau melambatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Pengguna akan mengantuk dan kurang cemas. Kesannya juga bergantung pada dos yang diambil. Contoh bagi dadah jenis penenang ialah barbiturat, alkohol, candu, morfin dan juga tranquilizer. Gambar foto menunjukkan barbiturat dan juga minuman beralkohol.
Jenis dadah yang kedua adalah perangsang. Perangsang mempercepatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Pengguna akan berasa sangat yakin dan berwaspada terhadap perubahan sekeliling. Kesannya juga bergantung pada dos yang diambil. Contoh bagi dadah jenis perangsang ialah amfetamina, metamfetamin, nikotin, kokain dan juga kafein. Gambar foto menunjukkan contoh bagi amfetamina dan juga metamfetamin. Jenis dadah yang ketiga adalah inhalant, sejenis bahan kimia yang boleh disedut menerusi pernafasan yang menyebabkan halusinasi, merosakkan otak, peparu dan juga ginjal. Contohnya ialah pelarut dan juga bahan gas. Gambar menunjukkan contoh bagi pelarut dan juga bahan gas yang dipanggil sebagai inhalant. Jenis yang keempat adalah halusinogen. Halusinogen boleh mengubah laluan impuls di dalam otak, menyebabkan khayal, menjejaskan persepsi, menjejaskan koordinasi otot, menyebabkan terdengar suara-suara dan terlihat objek yang tidak wujud. Contoh bagi dadah jenis halusinogen ialah ketamin, LSD, ganja dan juga pil ekstasi. Ini adalah contoh bagi dadah LSD dan juga ketamin. Penyalahgunaan dadah boleh menyebabkan ketagihan dan penagih akan mengalami simptom penarikan jika tidak mengambil dadah. Antara simptomnya ialah menggigil, loya, resah dan juga sedih. Kesan penyalahgunaan dadah kepada sistem saraf. So, dadah boleh memberi kesan kepada sistem saraf. Yang pertama, dia boleh merangsang degupan jantung, kadar pernafasan dan juga tekanan darah. Dan boleh menyebabkan lebih bertenaga, aktif, perasaan tidak menentu dan juga ganas. Dadah juga boleh melambatkan degupan jantung, kadar pernafasan dan juga tekanan darah yang menyebabkan lambat bergerak balas terhadap rangsangan, mengantuk dan koordinasi otot yang lemah. Selain itu, dadah juga boleh menyebabkan gangguan persepsi, halusinasi dan juga ilusi. Faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan dadah adalah seperti perasaan ingin tahu. Biasanya remaja mempunyai perasaan ingin tahu untuk mencuba sesuatu yang baru. Selain itu, pengaruh rakan sebaya juga memainkan peranan. Yang ketiga adalah mencari keseronokan dan juga ingin mengatasi kesedihan atau melupakan masalah. Sekarang kita lihat pula kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan. Kebanyakan dadah mempengaruhi koordinasi badan dengan memberikan kesan kepada sistem saraf. Alkohol juga memberikan kesan kepada saraf dengan memperlahankan pengaliran impuls saraf dan menjejaskan fungsi otak. So, mari kita lihat kesan-kesannya. Yang pertama adalah ketidakseimbangan hormon. Penyalahgunaan dadah boleh menyebabkan ketidakseimbangan hormon di mana badan akan terdedah kepada bahaya dan kecederaan. Seperti contoh, tubuh badan akan mengalami pertumbuhan yang melampau atau tidak berlaku perkembangan jika berlaku kerosakan pada kelenjar pituitari.
Perkembangan seks sekunder juga akan terbantut jika hormon estrogen dan testosteron gagal berfungsi secara normal. Gejala ketidakseimbangan hormon dapat diperhatikan melalui perubahan fizikal dan mental pengidap seperti badan terlalu besar dan tinggi, terlalu kurus, murung dan kurang daya ingatan. Kesan yang kedua adalah pertuturan tidak jelas. Biasanya apabila seseorang itu mengambil alkohol, dia akan memberikan kesan buruk kepada bahagian cerebrum dalam otak, di mana cerebrum ini adalah bahagian otak yang mengawal pertuturan manusia. Hal ini akan menyebabkan mereka yang minum alkohol secara berlebihan akan mengalami pertuturan yang tidak jelas atau meracau. Yang ketiga adalah tindakan refleks yang lambat. Tindakan refleks sebenarnya membantu kita untuk menyelamatkan diri daripada bahaya. So, apabila seseorang mengambil dadah, bahan kimia seperti psikoaktif di dalam dadah dan juga etanol di dalam alkohol akan melambatkan gerak balas sistem saraf terhadap rangsangan. Bahan kimia ini akan berada di antara neuron efferent dengan interneuron. Pergerakan impuls akan terhalang dan akan melambatkan proses penghantaran maklumat ke otak. Kesan yang keempat adalah hilang keseimbangan. Pengambilan dadah dan minuman beralkohol akan menyebabkan koordinasi otot lemah dan mengakibatkan cara berjalan yang tidak betul, terhoyong-hayang dan juga hilang keseimbangan badan. Seterusnya, mari kita lihat kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada kesihatan fizikal dan juga mental. So, penyalahgunaan dadah dan juga minuman beralkohol boleh menyebabkan pelbagai jenis masalah kesihatan fizikal dan mental seperti kerosakan hati, melemahkan sistem keimunan pengguna, kerosakan otak dan juga masalah mental yang serius. Kesan kepada kesihatan yang pertama adalah sirosis hati. Puncanya adalah pengambilan minuman beralkohol yang berlebihan dan juga penyalahgunaan dadah. So, bahan kimia ini boleh memberikan kesan toksik kepada hati dan juga menyebabkan sirosis hati. Sirosis hati ialah keadaan hati mengalami kerosakan yang kronik, berparut, mengeras dan tidak berfungsi seperti hati yang sihat. Parut ini akan merebak secara perlahan-lahan sehingga fungsi hati hilang sepenuhnya. Ini adalah raja yang menunjukkan hati yang sihat dan juga hati yang mengalami sirosis hati. Masalah kesihatan yang kedua adalah ulcer perut yang disebabkan oleh pengambilan alkohol yang berlebihan. Alkohol boleh menyebabkan ulcer perut atau ulcer peptik yang merupakan satu keadaan selaput di dalam perut mengalami luka. Hal ini demikian kerana alkohol menyebabkan perut menghasilkan lebih banyak asid daripada biasa yang akan mengakibatkan iritasi dan juga radang pada selaput di dalam perut. Pesakit akan mengadu pedih atau sakit di kawasan ulu hati, berasa kembung perut, loya dan juga muntah. Pesakit ulcer perut juga boleh mengalami gejala yang lebih serius seperti muntah darah dan juga najis yang berwarna hitam. Ini adalah rajah bagi ulcer pada perut. Seterusnya kita lihat perlakuan ganas.
Puncanya adalah pengambilan dadah seperti amfetamina. Amfetamina akan mengaktifkan sel-sel otak dan meningkatkan kadar metabolisme. Pengguna akan menjadi lebih aktif, tidak dapat tidur, bersikap ganas dan juga agresif. Seseorang yang minum minuman beralkohol juga boleh menjadi punca pelakuan ganas. Pengambilan minuman beralkohol yang berlebihan akan menyebabkan mabuk dan hilang kewarasan fikiran. Mereka akan berkelakuan seperti orang gila, ketawa berseorangan, bertindak di luar kawalan dan boleh menjadi ganas. Pengambilan minuman beralkohol dan juga dadah yang menyebabkan pelakuan ganas ini selalunya boleh menyebabkan seseorang itu memukul ahli keluarga sendiri tanpa mereka sedari. Kesan yang seterusnya adalah halusinasi. Puncanya adalah dadah seperti ganja. Dadah seperti ganja mengganggu fungsi otak. Dadah ini akan mengubah persepsi seseorang pengguna. Hal ini akan menyebabkan penagih dadah itu mengalami halusinasi, paranoid atau perasaan syak wasangka dan takut terhadap orang lain. Halusinasi juga boleh menyebabkan kelakuan menjadi agresif terhadap orang lain. Sekarang mari kita lihat soalan uji minda. Soalan yang pertama, nyatakan dua jenis dadah. Jawapannya ialah penenang dan perangsang. Soalan yang kedua, apakah kesan dadah jenis inhalant? Jawapannya ialah menyebabkan halusinasi ataupun merosakkan otak, peparuh dan juga ginjal. Soalan yang ketiga, berikan contoh dadah jenis halusinasi. Jawapannya adalah ketamin dan LSD. Soalan yang keempat, apakah kesan penyalahgunaan dadah terhadap koordinasi badan? Jawapannya adalah ketidakseimbangan hormon. Juga boleh bagi kesan yang lain ya. Soalan yang kelima, apakah kesan pengambilan alkohol berlebihan terhadap kesihatan? Jawapannya ialah menyebabkan sirosis hati ataupun ulcer perut. Okey murid-murid, cikgu rasa kamu telah pun mengetahui jenis-jenis dadah dan juga kesan penyalahgunaan dadah dan juga pengambilan alkohol yang berlebihan kepada koordinasi badan dan juga kesihatan mental dan fizikal anda semua. Okey, jadi murid-murid, cikgu nak ingatkan murid-murid yang jauhi dadah ya. Dadah sebenarnya bukan sahaja memberikan kesan kepada koordinasi badan dan juga kepada kesihatan kita, tetapi juga boleh meruntuhkan institusi kekeluargaan, malah merosakkan negara kita ya.
Okey, kita telah pun tamat sesi pembelajaran untuk video kali ini. Cikgu harap kamu boleh mengambil manfaat daripada video cikgu ini. Okey, jika kamu ada sebarang masalah, kamu bolehlah bertanya guru kamu di sekolah nanti atau rujuk buku teks. Atau boleh juga komen di bawah untuk tanyakan soalan kepada saya. InsyaAllah saya akan jawab nanti. Okey, so jangan lupa subscribe channel Cikgu Noraini dan juga like dan komen di video ini. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Okey, bye-bye.